Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua murid-murid. Apa khabar? Ustazah harap kamu semua dalam keadaan sihat sentiasa, insya-Allah. Bersama lagi kita dalam subjek Pendidikan Islam tahun 2 bersama Ustazah Salmi. Baik murid-murid, cuba kamu perhatikan apa yang kamu nampak dalam ni. Gambar apakah ini? Gambar budak-budak? Gambar orang tengah solat? Gambar apa ni? Okey, ini ialah gambar, betul lah yang kamu cakap tu, gambar manusia, gambar budak-budak, gambar orang Arab. Okey, ini semua ialah golongan manusia. Golongan manusia. Gambar yang kita tengok tadi tu semua ialah gambar manusia. Okey. Manusia ni dalam bahasa Inggeris kita panggil apa? Human. Betul? Kalau dalam bahasa Arab siapa tahu apa dia? Manusia dalam istilah bahasa Arab. Tak tahu? Okey, tak apa. Manusia dalam bahasa Arab berbunyi An-Nas. An-Nas. Maksudnya manusia. Kamu rasa-rasa apa kita nak belajar hari ini? Betul, kita nak belajar tentang Surah An-Nas. Bagus. Murid-murid, sila buka muka surat 1 buku pendidikan Islam kamu. Membaca Surah An-Nas. Mari sama-sama ikut Ustazah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Okey, pastikan kamu menjaga bacaan dengung. Yang ada nun, yang ada tanda syaddah ni perlu didengungkan. Dengung maksudnya getaran. Malikin nas. Okey. Hari ni kita nak belajar tentang Surah An-Nas. Apa dia maksud Surah An-Nas ni dan apa cerita di sebalik Surah An-Nas? Baik murid-murid, untuk tahu kisah di sebalik Surah An-Nas, kita kenalah tahu apa maksud setiap ayat. Okey, mari sama-sama kita baca. Ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah pemelihara sekalian manusia. Okey, ayat 2, Malikin nas, yang menguasai sekalian manusia. Ayat 3, Ilahin nas, Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia. Minal jinnati wan nas, iaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia. Ya murid-murid, surah An-Nas ni pendek je, tapi maksudnya sangat mendalam. Dalam surah An-Nas ni menceritakan tentang pentingnya kita meminta perlindungan kepada Allah. Kita berlindung kepada Allah. Jangan meminta perlindungan
daripada perkara lain, daripada benda lain. Contohnya kita minta pertolongan daripada jin, daripada syaitan. Jadi surah An-Nas ni dia meminta kita, mengajar kita supaya meminta perlindungan hanya kepada Allah. Allah ni apa? Allah ini ialah Tuhan yang memelihara sekalian manusia. Dan dia juga menguasai sekalian manusia. Tuhan mempunyai kuasa ke atas semua manusia. Jadi kalau kita ada masalah ke, kita rasa sedih ke, kita minta pada Allah untuk bantu. Dan Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia. Jadi kita jangan sembah benda lain. Kita minta tolong dengan pokok, kita minta tolong dengan batu. Itu tidak boleh. Jadi sebarang masalah yang kita hadapi di dunia ini, kita sedih, kita tak boleh nak belajar, kita rasa kecewa, kita meminta kepada Allah. Kerana Allah yang menguasai kita semua. Jadi kita minta pada Allah. Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan kita kena meminta kepada Allah untuk dilindungi daripada bisikan-bisikan dan hasutan-hasutan syaitan. Syaitan ni dia suka membisik-bisik dekat hati kita. Dia bisik supaya kita tak solat, supaya kita menderhaka kepada ibu bapa, supaya kita melawan cakap ibu bapa. Jadi kita kena meminta kepada Allah supaya dilindungi diri kita daripada bisikan syaitan dan hasutan manusia. Kadang-kadang ada juga manusia yang suka menghasut kita berbuat perkara-perkara yang tidak baik. Contohnya macam mencuri ke, melawan. Jadi kita meminta kepada Allah untuk dijauhkan daripada bisikan ataupun hasutan daripada kalangan jin ataupun manusia. Jin ataupun manusia ni ataupun syaitan, dia ada yang menghasut. Jin ataupun manusia ada yang menghasut. Bukan syaitan saja, jin dan manusia pun ada yang menghasut. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu Taala supaya melindungi kita daripada sebarang gangguan dan bisikan yang mengganggu hidup kita. Surah An-Nas ni sangat sesuai kamu amalkan, sangat sesuai kamu baca setiap hari sebagai perlindungan diri kamu. Kalau malam-malam takut nak tidur, baca surah An-Nas. Kalau nak keluar rumah, kita takut orang kacau kita, takut apa-apa kecelakaan berlaku pada kita, kita baca surah An-Nas. Amalkan setiap hari. Sebelum tidur, sebelum kita keluar rumah, sebelum kita nak belajar, elok dibaca. Okey, pada muka surat 2 ada sedikit info tentang surah An-Nas. Okey, surah An-Nas ialah surah yang terakhir dalam Al-Quran, iaitu yang ke-114. Okey, surah An-Nas ialah surah yang paling akhir. Okey, tak ada surah lain dah lepas surah An-Nas. Okey, sifat was-was manusia berpunca daripada jin dan manusia itu sendiri. Dalam surah An-Nas ni juga dia cerita tentang sifat manusia yang selalu rasa was-was. Contohnya dalam solat kan, kita kadang-kadang terlupa. Kita dah solat rakaat yang keberapa ya? Rakaat ketiga ke rakaat keempat? Itu maksudnya gangguan daripada syaitan yang mengganggu kita supaya rasa ragu-ragu, rasa was-was. Jadi sebab itu kita kena sentiasa meminta perlindungan daripada Allah supaya tidak diganggu oleh syaitan. Seperti dalam muka surat 3 ada tulis, tahukah kawan-kawan, was-was ialah perasaan kurang yakin yang sering mengganggu manusia dalam menunaikan ibadah. Contohnya macam kita nak buat baik. Kita jadi was-was. Alah, nanti kalau saya buat baik, macam mana nanti orang kata saya buat baik, buat olok-olok. Jadi itu yang mengganggu. Syaitan membisik-bisikkan rasa was-was. Jadi kita pun tidak buat. Jadi kita kena sentiasa meminta perlindungan daripada Allah dengan perbanyakkan bacaan surah An-Nas. Jadi murid-murid, penting ke tidak bacaan surah An-Nas ni untuk diamalkan? Betul. Bacaan surah An-Nas sangat penting untuk diamalkan dalam kehidupan kita sebagai perlindungan kepada diri kita daripada gangguan syaitan dan bisikan-bisikan dan hasutan daripada manusia ataupun jin. Okey, selamat menghafal dan mengamalkan surah An-Nas untuk kita bersama. InsyaAllah kita jumpa lagi kelas akan datang. Assalamualaikum.